Selamat petang dan salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekelas. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan bab 4 iaitu pemantapan kesepaduan nasional. Saya, Endrena Prudence Brazili, merupakan pembentang pertama dan akan membentangkan konflik dan kesepaduan sosial, alat analisis, konsep kesepaduan sosial dan 3 lapisan perpaduan. Antara isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ataupun bab 4 ialah yang pertama, perpaduan iaitu matlamat yang diidamkan yang mana akan membincangkan detik perpaduan hingga detik perbezaan. Yang kedua, kesepaduan nasional iaitu tahap dicapai yang mana akan membincangkan kesepaduan nasional, kesepaduan sosial, definisi sosial dan etos nasional. Dan yang ketiga ialah penyatuan iaitu proses diusaha yang mana akan membincangkan etnik, tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik dan alat penyatu paduan iaitu tawar-menawar, perundingan serta pengantaraan. Sinopsis bagi keseluruhan bab 4 adalah seperti yang berikut. Variasi dalam sesebuah masyarakat, contohnya Malaysia, sudah tentunya akan menimbulkan pelbagai cabaran. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bukan sahaja dari semenanjung Malaysia, malah Sabah dan Sarawak. Oleh hal yang demikian, setiap komuniti mempunyai akar etika dan peradaban masing-masing dalam pemikiran dan praktis kehidupan. Namun begitu, semua perlu hidup dalam satu masyarakat yang sama iaitu Malaysia dan perlu berkongsi persamaan serta perbezaan yang dimiliki demi menjamin kestabilan, keharmonian dan keamanan negara. Kesepaduan nasional yang telah wujud ini haruslah didukung dan terus-menerus dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat. Dilaksanakan melalui 3 rangkai proses iaitu perpaduan yang diidamkan, kesepaduan yang dicapai dan penyatu paduan yang diusahakan. Tindakan membina Indeks Perpaduan Nasional IPNAS 2018 adalah satu usaha untuk memantau pemantapan kesepaduan nasional. Di akhir bab ini, kita seharusnya dapat membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia dan mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Raja berikut merupakan perbandingan antara konflik sosial dan kesepaduan sosial Malaysia dan Sri Lanka dalam tempoh 1945 hingga tahun 2011. Ternyata, jika dibandingkan dengan Sri Lanka, untuk tempoh yang sama dari segi pola turun naik konflik dan keamanan, Malaysia menikmati lebih banyak waktu dalam keadaan aman dan stabil. Pada tempoh berkenaan, Sri Lanka menghadapi konflik etnik berdarah selama lebih daripada 20 tahun yang mengorbankan sejumlah 150,000 nyawa. Biarpun secara perbandingan Malaysia jauh lebih aman, namun rakyat Malaysia telah mengalami rasa serih hidup dan terpaksa segera belajar bersabar dan cintakan keamanan serta kestabilan politik dengan mengambil bahagian aktif dalam politik kepartian berteraskan sistem demokrasi berpilihan raya. Walaupun pilihan raya umum pertama diadakan pada Julai 1955 di Semenanjung Malaysia, pengalaman menubuhkan parti politik telah berlaku lebih awal daripada tarikh itu. Alat analisis yang digunakan dalam konteks ini ialah struktur sosial yang mana merangkumi masyarakat, negara ataupun state dan pasaran dari segi sejarah dalam tempoh prakolonial, kolonial dan pasca kolonial dan dari segi biografi merangkumi individu, keluarga dan komuniti. Konsep kesepaduan merupakan satu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seharusnya pula mempengaruhi para anggota masyarakat untuk merongkai pelbagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Berikut merupakan 3 lapisan perpaduan, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan.
Dari sudut bahasanya ialah proses menyatupadukan, manakala dalam konteks sosiologi ialah usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwahanakan tapak integrasi berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Yang kedua, dalam konteks bahasanya merupakan keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Manakala dari segi sosiologinya, keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai, tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Dan yang terakhir, dari segi bahasa merupakan kesatuan. Manakala dalam konteks sosiologinya, ialah merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Eva dan rakan-rakan. Nama saya Donna Dominic dan saya adalah pembentang kedua untuk hari ini. Tajuk-tajuk yang akan saya bentangkan adalah menghayati pengalaman Malaysia, membina kesatuan berterusan, peristiwa 13 Mei dan akhir sekali serba sedikit tentang detik perpaduan dan detik perbezaan. Mari kita lihat slide menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan ke perpaduan. Secara ringkas ini adalah kronologi dalam pengalaman Malaysia dalam mencari perpaduan nasional negara. Malaysia bermula daripada mencari kesatuan dengan adanya usaha membina kesatuan berterusan, tetapi berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menyebabkan kesatuan itu pecah berderai. Sejak dari itu, rancangan Malaysia kedua telah dilancarkan dan konsep perpaduan diperkenalkan kepada semua. Seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita pada masa itu, matlamat utama rancangan Malaysia kedua adalah untuk membina kesepaduan nasional. Selepas tragedi 13 Mei, pelbagai usaha telah dilakukan untuk membina kepercayaan masyarakat tentang pentingnya ada kesepaduan nasional seperti yang kita akan lihat pada slide yang akan datang. Semenjak itu, perpaduan nasional menjadi idiom popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Begitu jugalah konsep perpaduan dalam kepelbagaian wujud hingga masa kini. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian yang juga dikenali sebagai Unity in Diversity merujuk kepada proses menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk perasaan patriotik dan cinta akan negara agar dapat hidup harmoni dalam satu identiti yang sama. Untuk mengukur tahap perpaduan dalam kepelbagaian, Indeks Perpaduan Nasional telah ditubuhkan pada 2018 dan ia adalah berdasarkan nilai kesepaduan nasional. Ini dilakukan agar perpaduan yang diidamkan dapat dicapai dengan usaha yang terus-menerus dan sentiasa dalam pemantauan. Pertama sekali kita akan lihat sejarah mencari kesatuan Malaysia. Melaya atau Malaysia diibaratkan sebagai jigsaw puzzle. Ini adalah kerana negeri-negeri dalam Melaya berasal dari pusat yang berbeza seperti Siam, Belanda dan Britain. Lalu di bawah naungan penjajah British, negeri-negeri ini telah disatukan dan menjadi satu persekutuan. Negeri-negeri ini telah dibentuk menjadi kesatuan dan persekutuan dan ia juga telah dibahagikan kepada negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Negeri-negeri Selat juga dikenali sebagai The Strait Settlements, terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Federated Malay States, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu, terdiri daripada 4 negeri iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terdiri daripada Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Pembentukan Malayan Union sebagai kerajaan baru telah diperkenalkan pada 1 April 1946, mendapat reaksi negatif dan bantahan daripada rakyat Melayu kerana ia melibatkan penyerahan kuasa raja-raja Melayu dan dilihat sebagai lebih menguntungkan kaum bukan Melayu pada masa itu.
Selepas penubuhan pelbagai pertubuhan Melayu untuk menentang Malayan Union, akhirnya pada 31 Januari 1948 Malayan Union dibubarkan dan semua negeri disatukan, maka wujudlah Persekutuan Tanah Melayu 1948 melalui Federation of Malaya Agreement 1948. Pada 31 Ogos 1957, Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan dan ia menjadi mercu kesatuan rakyat pada masa itu. Walaupun Malaya masih dalam darurat pada masa itu, rakyat telah keluar beramai-ramai untuk menyambut kemerdekaan mengikut masa yang ditetapkan, iaitu 6 pagi hingga 6 petang. Pencarian kesatuan diluaskan lagi apabila tertubuhnya Persekutuan Malaysia 1963 yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Seterusnya, pengwujudan tapak integrasi adalah salah satu usaha untuk membina kesatuan berterusan di negara kita. Tapak integrasi adalah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etnik dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmonis tanpa keganasan. Ia adalah ruang dan titik pertemuan antara kelompok strategik di Malaysia seperti etnik, agama, NGO, masyarakat sivil, dan lain-lain. Sebagai contoh, Communities Liaison Committee ditubuhkan pada 1949 sebagai usaha mengembalikan kesepaduan sosial antara etnik Melayu, Cina, dan India. Ia bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian dan memupuk persefahaman antara etnik agar komunis tidak lagi dapat mempengaruhi mereka. Permuafakatan politik juga dijadikan sebagai tapak integrasi untuk mencapai kesatuan berterusan. Ini dapat dilihat dalam Parti Perikatan di mana berlakunya perkongsian kuasa. Kesatuan menerusi Parti Perikatan ini mempromosikan pemuafakatan 3 kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti Perikatan yang telah memenangi pilihan raya 1955 telah menjadi bukti bahawa orang Melayu dan bukan Melayu boleh bekerjasama. Selain itu, integrasi ekonomi amat penting. Oleh itu, rancangan pembangunan 5 tahun merupakan usaha membina kesatuan. Ia mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950 untuk memperbaiki kedudukan ekonomi rakyat yang terjejas sebab Perang Dunia Kedua. 2 rancangan pembangunan yang terawal telah digubal oleh pihak Inggeris dan ia diwujudkan agar keseimbangan ekonomi antara kaum dapat dicapai. Dan akhirnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditubuhkan. Perlembagaan ini membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep raja berperlembagaan dibentuk. Ia mewujudkan perpaduan antara kaum di Tanah Melayu dan keharmonian antara rakyat dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Terdapat beberapa simbol dan struktur kesatuan seperti bendera kita, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan, dan sebagainya. 13 Mei 1969 merupakan tarik catatan hitam dalam sejarah negara kita. Rusuhan ini merupakan rusuhan etnik Melayu Cina dan berlaku di Kuala Lumpur dan beberapa tempat lain. Tragedi ini telah mengorbankan ramai nyawa dan juga menggugat keamanan dan kestabilan politik negara. Pada tarik ini, kesatuan telah pecah berderai dan berlakunya perubahan dalam haluan negara. Kesatuan yang telah dibina kini digantikan kepada perpaduan. Kesatuan dalam kepelbagaian juga tidak lagi diguna pakai dan ditukarkan kepada perpaduan dalam kepelbagaian. Peristiwa hitam ini menjadi titik perubahan corak dan falsafah sosiopolitik serta ekonomi negara. Ia juga memberi kesedaran bahawa jurang perbezaan antara kaum itu merupakan masalah yang besar. Konsep perpaduan dalam kepelbagaian digunakan sejak Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1974 sebagai usaha penyatuan sosial. Rancangan Malaysia Kedua menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Kesan-kesan tragedi 13 Mei 1969 termasuklah pengisytiharan darurat di seluruh negara oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini merupakan tindakan yang diambil segera untuk menenangkan keadaan itu.
Pada keesokan harinya, Majelis Gerakan Negara telah ditubuhkan untuk bertindak sebagai badan pemerintah dan Tun Abdul Razak dilantik sebagai pengarah Majelis Gerakan Negara. Tujuan Majelis Gerakan Negara ditubuhkan adalah untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang sempurna dan mengembalikan suasana keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Majelis Gerakan Negara juga dianggotai pemimpin-pemimpin parti politik dan menyedarkan lagi tentang pentingnya gabungan pelbagai kaum. Selain itu, Majelis Gerakan Negara juga telah mewujudkan rukun negara sebagai ideologi kebangsaan Malaysia setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei. Seterusnya, dasar ekonomi baru dibentuk pada tahun 1971 untuk merapatkan jurang ekonomi antara semua kaum di Malaysia. Dan akhirnya pada 1991, Datuk Seri Dr. Mahathir telah mengumumkan dasar pembangunan nasional untuk menggantikan dasar ekonomi baru. Ia masih lagi mengekalkan tujuan asas dasar ekonomi baru dan ia bermatlamat untuk mencapai pembangunan seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Seterusnya, mari kita lihat topik perpaduan matlamat diidamkan. Topik ini membincangkan detik perpaduan dan detik perbezaan. Perpaduan adalah sesuatu yang sukar untuk diukur, tetapi ia dapat dilihat secara nyata melalui detik-detik tertentu sama ada ia formal atau tidak formal. Ini dapat dilihat dalam kehidupan seharian masyarakat. Contohnya, pergaulan di pasar, majlis perkawinan, tempat makan, sokongan sukan, memberi bantuan bencana, dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat yang merupakan detik-detik perpaduan dan perbezaan. Pembentangan saya berakhir di sini dan saya akan memberikan peluang kepada pembentang seterusnya untuk memberi penjelasan yang lebih teliti. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Miss Eva dan juga rakan-rakan. Saya pembentang yang seterusnya, Rosman bin Rosli, akan membentangkan subtopik yang seterusnya, yaitu detik perpaduan yang dapat kita lihat dalam kalangan kehidupan masyarakat kita sendiri, dari aspek kesihatan, makanan, perkawinan street wedding, sukan yang paling dominan yaitu sukan bola sepak, dan subtopik terakhir yang saya akan bentang adalah kesepaduan dalam politik federalisme. Saya teruskan perbincangan kita dalam subtopik detik kesepaduan dalam aspek kesehatan. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam satu artikel, kita dapat lihat salah satu daripada usaha kerajaan kita dalam mengukuhkan hubungan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira di mana kita berada. Dalam artikel itu diperlihatkan seramai 230 penduduk orang asli telah menerima suntikan vaksin. Jadi hal ini dapat membantu mengeratkan lagi hubungan kita dengan masyarakat lain yang hidup di kawasan pedalaman ataupun luar bandar. Apabila bantuan sebegini dijalankan, mereka yang hidup di kawasan luar bandar mendapatkan hak mereka dan tidak merasa mereka disisihkan. Seterusnya pula adalah satu video bagaimana kita melihat rakyat kita bekerjasama bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin tular di negara kita. COVID-19 ini merupakan pandemik yang mengancam seluruh dunia. Jadi oleh itu kerjasama di antara badan kerajaan, NGO dan juga rakyat sendiri amat diperlukan. Dalam video yang anda lihat tadi, kita dapat lihat satu suasana bagaimana kesihatan ini dapat memupuk perpaduan dalam diri seseorang individu. Sebagai contoh, kita bersemuka dengan frontliners yang berbeza suku dan agama, tapi kita mampu untuk memberi kerjasama dan komunikasi yang baik. Secara tidak langsung, perkara ini dapat melahirkan sebuah kelompok masyarakat yang damai dan juga harmoni. Oke, baiklah. Dari aspek makanan pula, dalam satu gambar yang dimuat naik oleh nasi kukus bos, terdapat orang Melayu, Cina, India yang makan bersama-sama. Jadi inilah keunikan Malaysia. Walaupun berbilang bangsa, kita tidak pernah memandang warna kulit ataupun asal-usul. Duduk mana-mana kedai, order sama-sama, bertegur sapa dengan semua rakan. Dalam satu report pula kita dapat mengetahui bahawa kedai mamak ni adalah satu simbol perpaduan dan juga pertukaran budaya. Jadi ramai orang dari bermacam-macam kedudukan sama ada kaya, golongan pertengahan ataupun miskin yang datang dari setiap bangsa dan juga agama berbual tentang aktiviti seharian, politik dan juga hiburan di Malaysia. Jadi kita dapat melihat tempat makan ni adalah satu tempat yang boleh mendatangkan kesepakatan dan juga perpaduan
di kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Aspek yang ketiga pula ialah perkawinan street wedding. Apa yang kita dapat highlight dalam artikel ini ialah kemah-kemah yang dibina di kawasan perumahan dapat memupuk semangat perpaduan dalam kawasan yang terlibat. Sama juga seperti apabila kita menghadiri majlis terbuka yang dianjurkan oleh jiran-jiran kita di musim perayaan. Terutamanya di kawasan bandar, kita tahu suasananya tidak seperti di kampung-kampung. Kebanyakannya sangat sibuk dengan kerja dan juga urusan pribadi. Jadi apabila budaya seperti ini dijalankan, kita dapat mengeratkan lagi hubungan dengan jiran tetangga, berkongsi cerita dan mewujudkan kesepakatan dalam kawasan kejiranan kita. Kita beralih kepada aspek yang keempat, yaitu sukan. Perpaduan dalam sukan adalah perkara yang biasa kita lihat sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak. Bidang sukan ini mampu menjadi landasan dalam memupuk perpaduan antara kaum. Ini bukan retorik, tapi satu realiti yang berlaku. Biarpun berlainan fahaman politik, berbeza agama atau bangsa, ketika menyokong pasukan negara ini umpamanya tembok tebal boleh diruntuhkan. Sama ada Anda seorang atlet sukan, peminat sukan, atau pegawai sukan, sukan ini adalah ejen perpaduan. Sukan ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Salah satu ikon sukan negara kita yang paling menyerlah dan dikenali ramai adalah Dato' Lee Chong Wei. Ini kerana sepanjang karier beliau sebagai pemain badminton tersohor negara, kita dapat lihat seluruh rakyat Malaysia, tidak kira apa saja latar belakang kaum, bersatu hati menyokong setiap kali beliau turun beraksi. Menurut legenda badminton negara kita, beliau berkata, "Tolong sebarkan kasih sayang dan bukannya kebencian." Beliau mahukan anak cucunya terus mempunyai rakan Melayu dan India. Beliau mahu mereka selamat untuk terus berada di Malaysia dan berjuang untuk satu bendera, seperti mana yang pernah beliau lakukan sepanjang dekad yang lalu. Artikel yang seterusnya pula kita diperlihatkan satu perkongsian dari saudara Kevin Tan yang merupakan salah seorang komrad Ultras Malaya. Beliau membuktikan bahawa para peminat sukan tanah air ini disertai oleh pelbagai suku dan agama bersatu di bawah bendera yang sama. Mereka tidak pernah memandang atau mempedulikan soal warna kulit ataupun bahasa. Yang paling penting adalah suara kebanggaan mereka sebagai rakyat Malaysia. Dalam artikel terakhir pula, kita dapat melihat Dato' Lee Chong Wei bersama jurulatih beliau, Dato' Misbun Siddiq. Dato' Misbun Siddiq ini adalah pelatih dan juga pendidik Chong Wei sehingga menjadi pemain nomor 1 dunia. Kita dapat melihat walaupun kedua-dua mereka berasal daripada kaum dan agama yang berbeza, mereka berhasil membuat Malaysia menjadi satu negara yang terbaik dalam sukan badminton. Gambar mereka berpelukan ini membuat ramai orang terharu. Sebab apabila melihat Dato' Lee Chong Wei ini amat menghargai jasa baik sifunya. Pernah satu ketika, Dato' Misbun ini mengambil keputusan untuk letak jawatan. Chong Wei ini tidak senang duduk bila tunjang kejayaan beliau ini akan meninggalkannya bersendirian. Sampailah prestasi beliau merosot. Apabila Dato' Misbun kembali, beliau mampu bangkit dari kemerosotan. Jadi keserasian yang dicapai oleh kedua-dua harapan negara ini sepatutnya menjadi contoh kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita dapat lihat bahawa perbezaan suku kaum atau agama ini bukan penghalang untuk mewujudkan satu impian yang luar biasa. Detik perpaduan terakhir yang saya akan bincangkan ialah dari segi aspek sukan, yaitu bola sepak. Bola sepak merupakan antara sukan yang paling dominan di seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita Malaysia. Dalam kalangan peminat bola sepak itu sendiri, mereka mampu untuk melupakan semua perbezaan. Dapat dibuktikan di sini bola sepak adalah medium terbaik untuk perpaduan negara. Bola sepak ini boleh diikuti oleh sesiapa sahaja tanpa mengira jantina, pegangan agama ataupun fahaman politik. Kerana itulah bola sepak dianggap sebagai the beautiful game dan satu sukan yang bersifat universal. Berbicara tentang bola sepak atau menonton, semua sempat dan terhapus dengan sendiri kerana kita memberi fokus kepada perkara yang sama-sama kita minati. Bermain atau menonton bola sepak itu dapat membantu menyatupadukan manusia daripada keturunan dan warna kulit yang berbeza. Hakikatnya, kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat bagaimana bola sepak ini dapat menyatukan kita. Contohnya dapat kita lihat dalam satu artikel yang memperlihatkan seorang peminat bola sepak kita yang berbangsa India, Roshan, melamar kekasihnya Sheena untuk berkahwin. Walaupun berbeza suku, tapi orang di sekeliling melihat satu kenangan yang manis. So sweet, orang bilang. Mereka mendapat sokongan dari ramai rakyat Malaysia pada masa itu. Tepukan gemuruh dan sorakan penonton dapat didengari di seluruh pelosok stadium.
Dalam satu artikel lagi kita dapat lihat ribuan penyokong berada di Taran Merdeka membawa misi yang sama, yaitu menyokong pasukan negara. Semangat inilah yang menjadikan negara kita ini sebagai satu negara yang aman dan juga harmoni. Jelasnya kita dapat melihat impak yang besar bola sepak ini dalam mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Selesai bagi subtajuk detik perpaduan, saya akan meneruskan tajuk seterusnya, yaitu kesepaduan. Kesepaduan ini adalah satu situasi yang aman, makmur dan sejahtera yang dicapai. Juga diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam kelompok masyarakat. Defisit sosial ini bermaksud kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha yang berterusan untuk meningkatkan kesepaduan. Kekurangannya juga adalah disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza, bermula dari individu, keluarga, dan juga masyarakat. Oke, merujuk kepada slide, Anda dapat lihat defisit sosial ini dapat dikategorikan kepada beberapa bahagian, dan saya akan menerangkan salah satu daripada kategori tersebut, yaitu politik federalisme. Bagi kesepaduan sosial dalam aspek politik federalisme ini adalah persekutuan yang mana ciri utama persekutuan dalam negara kita ini adalah pembahagian kuasa di peringkat persekutuan dan negeri yang ditetapkan oleh perlembagaan. Konsep sebenar federalisme ini harus difahami oleh semua pihak. Jika tidak, ia akan merosakkan keharmonian dan perpaduan rakyat. Sebagai contoh, dalam artikel yang pertama, dapat diringkaskan mengenai penglibatan mahasiswa dalam politik. Mahasiswa ini adalah generasi yang akan memimpin negara dan menjadi tonggak kepada perpaduan dan hal tuju negara pada masa akan datang. Tetapi yang menjadi persoalan, adakah mampu mahasiswa ini merasakan kepentingan mereka dalam membantu negara bagi mewujudkan sistem demokrasi dan pentadbiran negara yang efisien akan tercapai? Oleh itu dapat kita ulas mahu atau tidak, mahasiswa itu terbabit dalam aspek politik sudah semestinya menjadi tanggung jawab mereka untuk mencungkil, mengulas, dan membina pandangan yang baik demi kesejahteraan negara kita. Pada artikel yang seterusnya, kita dapat lihat dua parti yang bergabung, yaitu UMNO dan PAS. Majlis yang diadakan itu adalah untuk menggariskan beberapa prinsip kerjasama, struktur, rasional, dan modus operandi kerjasama di antara kedua pihak. Sejahtera saya ucapkan kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Elirens Paul dan saya akan meneruskan tajuk-tajuk pembentangan pada hari ini. Tajuk-tajuk pembentangan yang akan saya bentang ialah kesepaduan sosial dalam aspek bahasa, kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti, kesepaduan sosial dalam aspek agama, dan juga konsep-konsep asas. Kita masuk kepada kesepaduan sosial dalam aspek bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa merupakan kebolehan semula jadi manusia yang merupakan sistem simbol yang arbitratif dan dipersetujui untuk digunakan oleh sekelompok manusia bagi tujuan berkomunikasi. Seperti yang kita tahu, bahasa kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu yang digunakan untuk menyatupadukan pelbagai etnik di Malaysia. Sebagai contoh, terdapat artikel yang menyatakan bahawa kerajaan harus mengutamakan pemartabatan bahasa Melayu. Kerana melalui aspek bahasa, rakyat akan dapat berkomunikasi antara satu sama yang lain. Pemartabatan bahasa Melayu amat penting untuk diutamakan kerana ia merupakan bahasa kebangsaan yang akan dapat menyatupadukan rakyat di negara Malaysia. Seterusnya, kesepaduan sosial dalam aspek etnisiti. Etnisiti bermaksud rasa kekitan yang wujud di suatu kumpulan etnik tertentu dan disatukan melalui sejarah, nilai sikap dan tingkah laku yang sama. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri kepada pelbagai kaum, budaya dan agama. Antara kaum yang paling banyak dianuti di Malaysia ialah kaum Melayu, Cina dan India. Oleh itu, contoh artikel tersebut membincangkan tentang cabaran untuk membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama dan juga budaya.
Tajuk seterusnya ialah kesepaduan sosial dalam aspek agama. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu maksud agama. Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa yang gaib. Agama juga mempunyai makna yang luas seperti kepercayaan yang kohesif dan harus melibatkan sebuah komuniti manusia. Kewujudan kepelbagaian agama di Malaysia menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan masyarakat majmuk. Buktinya, agama yang paling banyak dianuti oleh masyarakat di Malaysia ialah agama Islam, Kristian, Hindu, dan juga Buddha. Terdapat artikel yang menyatakan punca perselisihan kaum dan agama di negara ialah ahli politik dan juga media sosial. Hal ini karena terdapat beberapa ahli politik yang bermain dengan sentimen perkauman dan media sosial dijadikan sebagai paparan yang sengaja untuk mencetuskan perbelahan dalam kalangan masyarakat. Menurut artikel tersebut, rakyat harus bersikap rasional dan berazam untuk memastikan keharmonian dalam negara terus dikekalkan. Oleh itu, jelaslah bahwa kesepaduan dalam aspek agama amat penting untuk dikekalkan karena dapat mewujudkan negara yang aman dan damai. Tajuk seterusnya ialah penyatuan proses di usaha. Dapat beberapa konsep-konsep asas yang terdiri kepada etnik, ras, prejudis, stereotip, dan diskriminasi. Mari kita ketahui apa itu konsep-konsep asas. Kita masuk kepada konsep asas yang pertama, yaitu etnik. Etnik merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam dan dikelaskan melalui perbezaan budaya seperti adat resam, pakaian, pola keluarga, dan juga kegiatan ekonomi. Di Malaysia, terdapat pelbagai etnik yang wujud seperti Melayu, India, Cina, Iban dan Kadazan Dusun, dan sebagainya. Setiap etnik tersebut memiliki budaya tersendiri dari segi pakaian, makanan, perayaan, dan juga permainan. Etnik terbahagi kepada dua, yaitu etnisiti dan etnosentrisme. Seperti yang sebentang tadi, etnisiti membawa maksud rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu terhadap kelompok etniknya dan disatukan melalui satu sejarah, nilai, dan juga tingkah laku. Manakala etnosentrisme pula mempunyai maksud penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan merasa etnik mereka lebih baik dari kelompok yang lain. Konsep asas seterusnya ialah ras atau rasisme. Maksud ras ialah sebuah kelompok sosial yang memiliki pengenalan kolektif terhadap ciri-ciri fisikal seperti warna kulit, warna mata, warna rambut, paras rupa, dan lain-lain. Rasisme pula dapat ditakrifkan sebagai pandangan pemikiran atau kepercayaan yang negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau kelompok etniknya terhadap etnik lain secara terbuka. Ia terbahagi kepada dua tahap, yaitu tahap individu dan juga institusi. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Oleh itu, setiap rakyat haruslah bersatu padu untuk mengelakkan terjadinya perbelahan antara kaum untuk keharmonian negara. Sampai di sini sahaja pembentangan saya.
dan konsep-konsep asas yang lain akan dibentangkan oleh pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Harith bin Jafar dan saya akan menjadi pembentang yang terakhir. Saya akan membentangkan mengenai prejudis, stereotip, dan juga diskriminasi. Sila fokus dan selamat mendengar. Prejudis. Definisi prejudis ialah pandangan negatif mengenai ahli kelompok etnik lain. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, prejudis membawa arti rasa suka atau tidak suka yang tidak berasas terhadap sesuatu kaum dan agama. Prejudis juga boleh dikatakan sebuah pandangan negatif mengenai ahli kelompok etnik lain, tidak kira yang tersemat dalam hati atau yang terluar. Secara lazimnya, pandangan ini tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat, atau mencukupi. Proses sosialisasi telah menyebabkan sikap prejudis dapat disalurkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Prejudis antara etnik juga berlaku apabila sebuah kumpulan etnik memandang negatif terhadap kumpulan etnik yang lain. Prejudis yang kuat terhadap kumpulan etnik lain sukar diubah, walaupun fakta yang kukuh diberikan bagi menyangkal pemahaman tersebut. Kesan sikap prejudis ini semakin mudah dilihat apabila berlakunya persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad, sama ada dalam aspek politik, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Stereotip. Stereotip merupakan kenyataan-kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik. Stereotip juga boleh didefinisikan sebagai gambaran yang berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan yang baik atau buruk yang ditujukan kepada kumpulan etnik lain. Pahaman ini tidak lain tidak bukan akan menimbulkan perasaan negatif dalam masyarakat. Sebagai contoh, semua orang Arab beragama Islam, atau orang Belanda bersifat kedekut, atau orang Cina tidak mandi pagi. Hal ini berlaku kerana berlakunya pertemuan dua atau lebih komuniti etnik. Pahaman stereotip ini akan menimbulkan perasaan negatif dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, selesai membincangkan arti stereotip, mari kita sambung ke slide seterusnya. Diskriminasi. Diskriminasi pula merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Diskriminasi merupakan amalan yang biasa kita jumpai dalam masyarakat. Diskriminasi ini berlaku apabila wujudnya prejudis dan stereotip. Menurut The New Oxford of English 1998, arti discrimination adalah perlakuan tidak adil dan berprasangka dalam kategori-kategori berbeza terhadap orang atau hal, terutamanya atas dasar umur ataupun jantina. Terdapat beberapa perlakuan yang boleh dianggap sebagai diskriminasi. Situasi 1. Seorang majikan memberikan gaji yang tidak setimpal dengan sumbangannya kepada pekerjanya kerana pekerja itu dari sesebuah kumpulan tertentu. Situasi 2. Seorang peniaga tidak ingin berurusan dengan seorang pelanggan kerana pelanggan itu dari kumpulan yang berbeza.
Seperti apa yang kita dapat dalam gambar raja ini, prejudis, stereotype, dan diskriminasi berkait rapat di antara satu sama lain. Cognition, behavior, emotions. Stereotype merupakan pandangan, prejudis juga sebuah emosi yang tidak terluah ataupun terluah, dan diskriminasi adalah sebuah tindakan. Sifat-sifat ini wujud di mana-mana sahaja dan memberikan kesan yang negatif terhadap masyarakat. Kesimpulan, dalam konteks masyarakat berbilang etnik seperti Malaysia, usaha ke arah untuk terus memperkasa jati diri dalam kalangan golongan belia yang menjadi tunjang dan tulang belakang negara pada masa depan perlulah dilaksanakan daripada masa ke semasa. Salah satu elemen utama yang tidak dapat perhatian sewajarnya ialah aspek pembinaan etos nasional yang menjadi teras kepada pembentukan jati diri kebangsaan. Pembangunan negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat agar semua rakyat tanpa mengira kaum dapat hidup dengan sempurna. Dengan demikian, dasar-dasar pembangunan dibentuk untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu. Usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk mengurangkan lagi jurang perbezaan antara kaum, wilayah, dan negeri agar integrasi nasional dapat dicapai. Paduan kaum merupakan elemen penting dan harus kita berikan perhatian kerana pemubukan ini penting untuk kita yang bermasyarakat majmuk. Ia akan dapat menstabilkan ekonomi negara dan juga politik. Hubungan kaum yang harmoni adalah kunci bagi kemajuan dan kestabilan negara. Bagi mencapainya, negara memerlukan rakyat berdedikasi dan komited dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, itu saja untuk topik 4, pemantapan kesepaduan nasional.